Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Al-Fadhil Tuan Imam, tuan-tuan jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa Ala, kerana Allah mengizinkan kita untuk berjumpa lagi selepas kita berehat untuk Ramadan, dan hari ini kita sudah 27 Syawal. Makna kata siapa yang tak dan habis lagi, ada baki 3 hari saja lagi untuk dia puasa Syawal, puasa 6. Kalau tak dan, maknanya tak cukup 6 lah, puasa lah juga. Baik hadirin yang dirahmati Allah, hari ini seluruh negara dikira dinamakan hari berkabung. Istilah tu tuan-tuan, nama tu bubuhlah nama apa pun, cuma barangkali dia menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat kita. Dia ada had antara yang perkara duniawi, ada yang bersifat ritual keagamaan. Jadi perkara tu kadang-kadang kita jadi keliru. Dan apa pun tuan-tuan, apabila ia melibatkan urusan kematian, ia lebih dekat dengan urusan ibadah berbanding urusan muamalah. Dia membabitkan urusan ibadah. Bila dia membabitkan urusan ibadah, maka ia perlu berlandaskan kepada nas yang jelas untuk menyokong mana-mana perbuatan tersebut, sama ada secara direct ataupun indirect. Dalam isu istilah nama berkabung ni tuan-tuan, yang tu daripada awal nama tu tak apa nak kena kalau nak dipindahkan istilah tu seperti mana penggunaan dalam hadis. Dalam hadis, dalam bahasa Arab digunakan perkataan ihdad. Ada istilah berkabung itu, tetapi yang disebut dalam hadis ialah tentang Nabi kata tidak halal bagi seorang perempuan untuk dia berkabung atas kematian suaminya lebih dari 3 hari. Kerana itu para ulama sebut yang dikatakan berkabung itu ialah perempuan atas kematian suaminya. Dia tak boleh lebih daripada tu, dan ditambah dengan jangka masa iddah wanita yang kematian suaminya. Itu je. Adapun bagi orang lelaki, wallahu a'lam, tidak adalah suatu dalil yang jelas yang menyatakan perlu untuk berkabung atau ditunjukkan ada cara untuk berkabung. Sehingga kan ketika Nabi SAW wafat pun para sahabat tidak berkabung. Kehidupan diteruskan. Malahan para sahabat berbincang di Saqifah Bani Sa'adah untuk cari siapa nak ganti Nabi. Lepas bincang siapa nak ganti Nabi, terus apabila dilantik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama ganti Rasulullah, kehidupan dijalankan macam biasa. Proses bai'ah dari kalangan sahabat dari semasa ke semasa dilakukan, dan Abu Bakar meneruskan agenda Nabi menghantar Usamah bin Zaid untuk berperang dengan Rom. Abu Bakar hantar tentera untuk lawan dengan Musailamatul Kadzab di Al-Yamamah. Abu Bakar hantar tentera untuk menerang atau untuk
memerangi orang-orang yang murtad, orang yang tak mau bayar zakat. Tak ada satu cerita yang Abu Bakar ataupun Umar kotlah kata mereka tu sibuk, Ali ke pasal dia yang uruskan jenazah Nabi ni, yang duduk berkabung dengan pakaian tertentu dan sebagainya. Tak ada. Jadi kerana itu, kalau nak dikatakan ini ialah agama ataupun yang dibuat ini ialah daripada Islam, maka yang tu kita kena bersihkan tanggapan tu, dia bukan. Habis itu mai daripada mana? Wallahu a'lam. Barangkali ada orang kata mai daripada Kristian. Kalau tanya Kristian, dia kata kat kitab kami pun tak ada benda tu. Dia adalah fenomena alam, saling ikut mengikut, tak tahu siapa mula. Tapi kalau tanya adakah sumbernya daripada agama, tak ada. Kalau kata nak bagi bendera separuh tiang ke sebagainya, itu urusan mudah-mudahan hak tu masuk dalam bab keduniaan kot. Pasal zaman Nabi tak ada bendera-bendera itu kan. Jadi nak buat separuh tiang ke, tak berpasang langsung ke, itu mudah-mudahan masuk dalam bab keduniaan. Kalau nak kata lagu itulah nak bagi ringan sikit kan. Dan yang lebih tak eloknya ialah apabila diletakkan satu jangka waktu semua nak kena bertafakur. Yang tu langsung, yang tu juga sama, memang tak ada. Tidak berlaku kepada kewafatan Nabi SAW, tidak berlaku kepada kematian mana-mana sahabat Nabi. Bahkan kalau nak kata hak lain sikit daripada tu, Raja Habsyah kan, nama apa? An-Najashi. Masa dia meninggal dunia, dia duduk di Habsyah tu, seorang-seorang diri dia aja Islam. Menteri-menteri dia, pembesar-pembesar negara tu Kristian belaka. Siapa pun tak tahu dia Islam. Nabi pun Jibril mai habaqkan dia. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi himpunkan para sahabat. Nabi bagi tahu telah mati saudara kamu, seorang lelaki yang saleh, Ashamah namanya, iaitu Najashi. Nabi himpunkan mereka, Nabi buat salat ghaib. Pasal di Habsyah tu tak ada siapa nak mayangkan dia. Dia nama Najashi itu dikebumikan dan diuruskan mayatnya mengikut adat istiadat Habsyah yang berlatar belakangkan Kristian. Tak ada orang Islam pergi semayang jenazah dia. Jadi Nabi di Madinah dan para sahabat berhimpun melakukan salat jenazah ghaib untuk An-Najashi. Pasal mayat tak ada depan mata tu yang dibuat salat ghaib. Baik, jadi itu asas tentang perkara tersebut. Jadi tak ada yang kata tafakur kena duduk pejam mata seminit ke. Tidak dalam sidang parlimen, tidak juga di Dewan Negara, tidak di adun, tidak di mana. Tak ada. Kalau tanya hak tu main mana, kita habaq yang tu bukan Islam punya. Apa nak buat, itu cerita lain. Hak tu tanggung sendiri. Tapi jangan dakwah hak di Islam ke apa ke, tak ada. Itu bukan Islam. Bukan dari petunjuk Nabi SAW. Nak kena pakai gelap ke apa ke, yang tu pun kalau seorang kaki tangan kerajaan keluar arahan, kita kira daripada arahan sajalah. Tapi kalau nak kata itulah cara nak kita, sebenarnya tuan-tuan, bukanlah maknanya bila kita sebut benda ni kita tak simpati. Bahkan kita sepatutnya memang kena sangat simpati kepada keluarga mangsa yang terkorban. Dan tuan-tuan, kita juga kalau tuan-tuan tak berasa, saya rasa doa mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan balasan yang setimpal kepada penjenayah perang yang tembak jatuh kapal terbang tu. Tuan-tuan tak terfikir nak berdoa yang tu? Allah yang maha berkuasa, Allah yang qahar, ya jabbar, ya muntaqim. Allah boleh balas apa penderitaan yang kita rasa. Kita pun tak pernah rasa, tapi kali keluarga tu rasa. Dan sebenarnya seluruh negara ni patut rasa kemarahan itu. Jadi bukanlah dengan buat benda-benda hak tak diajar oleh Nabi, tapi kita tinggal benda lain.
Itu cerita masalah. Ada orang kata Nabi pun bangkit masa jenazah Yahudi lalu. Masa tu Nabi duduk ada situ, jenazah Yahudi tu lalu depan Nabi, dekat dengan Nabi, Nabi bangkitlah menghormati. Itulah hadis Bukhari, memang ada. Tapi kalau nu dilintah kot Putrajaya sana, nu kita kat belah Sungai Hara nak kena bangkit berdiri pasal apa? Tak ada kena mengena kan? Yang tu. Nak kena berhenti kereta seminit. Ada jam jalan tadi berhenti. Ada berhenti tak? Ingat tak ada orang ikut kot. Yang berhenti di laluan masa ambulan tu lalu tak apalah, bagi laluan ke ambulan. Kalau bukan pasal depa pun kita kena ke tepi kan bila ambulan lalu kan. Jadi yang tu kira small matter lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda ni bila tak, kalau tidak, ramai orang sebut sebenarnya, tapi benda tu dia tak besar, dia tidak merebak. Hari ni mungkin jadi macam ni, mungkin ke depan akan jadi lebih baik kalau kita semua pakat-pakat tegur, pakat bagi tahu hak dia tak kena ni, kena buat hak elok sikit. Bukan elok tu nak kena bagi perhabis lagi duit. Isu yang timbul kemudiannya ialah bukanlah kita nak banding nanti hak yang mana keluarga-keluarga wira-wira negara yang di Lahad Datu, yang di mana semua tu pun tanya juga pasal apa hak nu dapat yang ni tak dapat. Jadi isu-isu yang macam tu sebenarnya tak bagus. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbinglah negara kita ni jadi lebih elok, dengan kita semua nak kena bagi tahu yang elok-elok, yang betul. Yang buat tu yang mungkin dia tak tahu. Menteri yang kata yang berterima kasih kepada rakyat Malaysia yang bertafakur, dia tak ada erti apa agama. Kena ada orang habaq kat dia. Hari dia habaq tu dia tak tahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia. Tapi kena ada lepas daripada ni, kena ada orang beritahu. Tak kena dengan cara tu, dia tak payah terima kasih pun. Ada pun yang bukan Islam, dia nak buat apa ritual dia tu hak dia. Kita tak payah nak bangkang apa, tu hak dia. Dan kalaulah jenazah tu semua, ini barangkali menyentuh sensitiviti keluarga lah kan, tapi nak saja nak habaq. Kalaulah jenazah tu tak dibawa balik mai Malaysia pun, ataupun mungkin dalam celah-celah tu ada yang tak dikenal pasti, tinggal rangka je ke abu saja apa ke, pada tu tak jadi cacat celah pun kepada mayat tu. Dah dia terkorban, kata-kata ada yang tak jumpa lagi kan di Ukraine tu, dah sebulan lebih nak jadi apa, tak ada cacat celah apa pada dia. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ramai manusia mati jatuh dalam laut apa sebagainya. Dan para ulama, Al-Imamun Nawawi rahimahullah sebut, bahaskan tentang hukum memindahkan jenazah dari satu negeri ke satu negeri. Sekurang-kurang dihukumkan makruh, sekurang-kurang dihukumkan ulama. Mana tempat dia mati, simpan situlah. Melainkan negeri yang tak ada siapa orang Islam nak urus dan sebagainya, dan dia tahu nak pulang balik, yang tu cerita lain. Tapi kalau sana ada orang yang boleh uruskan, dikebumikan cara Islam, kalau dah tak ada siapa tutup pun, mereka kebumikan cara mereka pun, cerita kata tadi, tak ada jadi cacat celah apa kepada mayat itu. Hak kita yang kaum keluarga yang di sini, solat jenazah, solat ghaib. Kalau tak ada, dah tak ada jumpa apa nama anggota tubuh ke apa, tak ada. Dia tak perlu nak sentimental sangat. Dia benda tu memang sentimental, tapi kita nak kena ambil kira juga tentang asas agama, tentang benda-benda yang macam ni. Kan? Dah bukan cerita yang ni saja. Di mana saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan siapakah meninggal jauh daripada negeri kita, simpan tempat dia meninggal. Itu yang lebih baik. Sekurang-kurangnya kita melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan pengurusan jenazah tu, untuk dikebumikan. Itu tuan-tuan pun maklumkan. Kalau kita delay transfer nak bawa balik mai Malaysia, meninggalnya di Kahirah, meninggalnya di Yaman, meninggalnya di Lubnan, meninggal di Amerika, nak bawa balik mai Pening pula berapa hari nak sampai. Tu hak Nabi punya arahan suruh segera tu, kita nak tahu buang mana. Hanya kerana nak bagi adik-beradik tengok, nak bagi kubur ada tanda. Dia tak payah ikut hak Nabi macam tu. Jadi itu benda yang kita nak kena berfikir panjang. Pasal hubungan hidup ni bukan kita saja, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kejayaan kita itu akan disukat
dengan ketaatan kepada Allah mengikut yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan-tuan. Baik, habis dah kita sekadar nak mengomel sikit cerita pasal hari ini. Termasuk pada tajuk kita iaitu surah Yusuf. Surah Yusuf, Nabi Allah Yusuf dalam surah yang ke-12. Surah yang mengandungi 111 ayat. Hari itu kita berhenti sampai ayat 6. Betul ya? Kita ulang sikit ayat 6 tu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawayka min qabl كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapamu, iaitu yang dimaksudkan ialah datuk dan moyangnya. Ya, sebelum itu iaitu Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat ini perkataan, menerangkan, menunjukkan kepada kita perkataan Nabi Yaqub alaihi salam kepada Yusuf, respon kepada Nabi Yusuf. Mula-mula hari itu Allah Taala ceritakan yang Nabi Yaqub warning anaknya Yusuf, jangan cerita mimpi kamu. Dan kemudian Yaqub bagi tahu kepada Yusuf yang demikian itu, yakni dengan mimpi itu Allah Ta'ala telah memilih kamu. Dialog ni ialah dialog Yaqub dengan Yusuf. Allah Ta'ala telah memilih kamu dan mengajarkan kamu sebab daripada takbiran mimpi. Nampak? Itu vision seorang Nabi. Kalau kita namakan dia vision, tapi Nabi kan, dia nubuwah. Nabi Yaqub mendapat panduan daripada Allah Ta'ala. Bila Nabi Yusuf ceritakan mimpi itu kepada baginda, dia tahu dah yang ni sangat istimewa dan ini akan melalui pancaroba. Pasal tu yang dia warning Yusuf, jangan cerita. Tapi dia juga mengetahui tentang maksud mimpi itu ialah sesuatu yang baik untuk anaknya di akhir cerita nanti. Pasal itu Allah Ta'ala ceritakan kepada kita di sini, Yaqub bagi tahu kepada Yusuf, Allah Ta'ala telah pilih kamu. Satu, pilih tu untuk apa? Untuk menjadi insan yang istimewa. Wa yu'allimuka min ta'wil ahadits, dan dia akan mengajar kamu daripada takbiran mimpi. Tak tu ke? Tak. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan dia akan menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu, wa ala ali Yaqub, dan ke atas keluarga Yaqub. Seorang bapa yang memahami isyarat muqaddimah nikmat, muqaddimah risalah yang Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada Yusuf ini, dia baca dah daripada mimpi itu bahawasanya nikmat ni bukan dapat ke Yusuf seorang, nikmat ini dapat kepada seluruh keluarga Yusuf, seluruh keluarga Yaqub, termasuk abang-abang dia yang nanti akan khianat dia tu. Jadi sebenarnya janji Allah Ta'ala itu sudah dipahami oleh Yaqub alaihi salam. Nah, kita akan baca nanti yang Nabi Yaqub kata, yang dia tahu trik anak-anak dia ni, dan dia yakin yang Yusuf memang tak meninggal lagi, memang tak mati lagi. Pasal dengan mimpi ni tadi pun dia tahu dah. Dan Nabi Yaqub mengetahui bila satu kata nikmat itu untuk Yusuf, pasal diangkat martabatnya daripada manusia biasa,
Allah Ta'ala berikan anugerah untuk dia pandai mentafsir mimpi, dan Allah Ta'ala nikmatkan juga, berikan nikmat itu, limpahan nikmat itu sampai melimpah kepada keluarga dia, keluarga Nabi Yaqub yang kata ada 11 orang anak tadi ni. Dan kata apa lagi dalam tu, kama atammaha ala abawaika, sebagaimana dia, yakni Allah telah menyempurnakan nikmatnya ke atas kedua bapamu, Tok Nik dan Tok Hang dulu ni, datuk moyang dan datuk kamu sebelum daripada kamu, iaitu Ibrahim dan Ishaq. Apa nikmat yang Ibrahim dan Ishaq ni Allah Ta'ala bagi? Nikmat iman, nikmat Islam, dan yang lebih besar daripada tu nikmat kenabian dan kerasulan. Jadi daripada ayat ini Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita, Nabi Yaqub tahu dah, inilah mukaddimah kegemilangan, inilah mukaddimah kemuliaan untuk Yusuf alaihissalam. Pasal tu dia samakan, kamu akan dapat nikmat macam Ibrahim dan Ishaq dulu dapat. Kata para ulama, Yaqub tahu yang Yusuf ini Allah Ta'ala akan anugerahkan dia dengan kenabian dan kerasulan, wahyu dan risalah. Dan apa katanya yang seterusnya, inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhan kamu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maknanya nak bagi tahu, jangan rasa terkejut, jangan rasa ada rendah diri, jangan ada terfikir rasa layak ke aku dapat nikmat macam ni. Tak, jangan tanya yang tu, kerana ini adalah pilihan daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala maha mengetahui haitsu risalat, siapa yang dia lantik. Allah maha mengetahui siapa yang dia lantik. Jadi pelantikan daripada Allah Ta'ala itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan daripada ayat itu yang Allah maha mengetahui pelantikan itu, membuktikan Rasul itu memang tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan pilihan Allah, bukan dengan cara usaha ikhtiar sendiri sebagaimana yang dinyatakan oleh para ahli falsafah. Dia kata nak jadi Nabi ni boleh, sendiri boleh usaha jadi Nabi, kenabian boleh diusahakan. Hak tu kata mereka, hak tu yang kena kapiak tu. Ia disebut oleh Al-Farabi, disebut oleh Ibn Sina. Kita cerita dulu kan, nak jadi Nabi ni kata Ibn Sina dia kena ada, dipanggil quwwah dipanggil kekuatan diri, kekuatan spiritual, kekuatan dalaman spiritual. Dia ada kekuatan akal. Dan yang ketiga dia ada kekuatan intuitif, al-hadasiyat dia panggil, intuitif. Dia ada gerak hati yang mendalam, yang sangat tajam. Cukup komplit ni boleh jadi Nabi. Dan ternyata ayat yang kita baca ni melalui lidah Yaqub alaihissalam kepada Yusuf, Nabi dan Rasul itu Allah Ta'ala yang pilih. Nah, baik, habis kita ayat 6 tu sebagai revision kita. Kita ambil episod yang berikut daripada cerita ini. Episod yang berikut ini ialah tentang bagaimana kalau adik-beradik, abang-abang Nabi Yusuf ni dia tak tahan dah melihat kehidupan seharian itu, betapa ayahnya sangat sayang kepada Yusuf lebih daripada yang lain. Pasal itu kita baca firman Allah Ta'ala dalam ayat 7, muqaddimah cerita. Allah Ta'ala kata, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Sesungguhnya pada diri Yusuf dan saudara-saudaranya ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau orang tanya, tak benda ni sebagai bila dibacakan cerita ini nanti orang akan bertanya kenapa begitu dan begini. Allah Taala bagi tahu dah. Dalam cerita Yusuf yang Allah nak ceritakan selepas daripada ni ada ayatun, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang akan memahami benda tu? Orang yang ambil perhatian, orang yang menghayati cerita ni, bukan sekadar baca habis takat tu, tetapi dia cuba mengambil ibrah, ambil pengajaran, ambil teladan daripada apa yang berlaku, pro dan kontranya, benda yang positif, benda yang negatif daripada sebarang action, tindakan yang ada dalam cerita ni. Itu yang disebutkan sebagai ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang menentukan ini. Baik, apa cerita dia? Baru tengok. Idh qalu, ini baru babak dia. Tadi babak pertama cerita sebelum scene yang pertama ni cerita antara Yusuf dengan Yaqub. Mai babak yang kedua ni Yusuf dengan abang-abangnya. Ini mukadimah dia. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Jadi babak ini dimulakan dengan dialog abang-abang Yusuf. Qalu, mereka berkata, ketika mana mereka berkata sesungguhnya, lam itu litaukid, la Yusufu, sesungguhnya Yusuf itu, wa akhuhu, dan saudara kandungnya. Para ulama sebut tentang ini. Kita baca terjemahan dulu. Wa akhuhu, dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita ini ialah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Baik, jadi abang-abang Yusuf ini, tuan-tuan tengok dalam sejarah, para ulama sebutkan benda tu dalam riwayat sejarah, cerita Israiliyat juga. Yaqub ini mempunyai 3 beberapa orang isteri. Jadi daripada 11 orang ni dia bukan daripada satu mak. Yusuf yang dalam ayat ni kata wa akhuhu, dan adiknya tu yang disebut dalam sebahagian oleh para ulama tafsir namanya Bunyamin. Betul tak betul nama tu wallahu taala a'lam, itu disebutkan, dan tak cacat iman kita kalau kita kata tak nama dia lain. Melainkan kalau Quran sebut, Quran tak sebut nama tu pun. Tapi ada nama tu, watak tu memang ada, dan watak tu kita akan jumpa lagi nanti masa duduk di istana nanti ni. Yusuf dan adiknya yang dikatakan bernama Bunyamin itu, ni dialog orang tak puas hati. Anak-anak yang tak puas hati, dia akan berimpun sama-sama mereka. Mereka bergosip sama mereka. Jadi kalau sebagai bapa, sebagai mak, kita tak cakna, kita tak ambil berat apa yang mereka bincangkan tu. Kadang-kadang dia merencana sesuatu yang memudaratkan keluarga. Kata mereka ni, Yusuf dan adiknya tu ahabbu ila abina, lebih disayangi oleh ayah kita. Tuan-tuan nampak? Ada rasa tak puas hati kerana menunjukkan kasih sayang yang dianggap tak balance. Ada rasa macam berat sebelah, melebihkan 2 orang ni berbanding hak lain. Ahabbu ila abina minna, lebih sayang mereka 2 ni daripada kita. Wa nahnu usbah, sedang kita ni besar-besar belaka dah, dan kita ni kuat, yang duk tolong pergi kerja tu semua kita lah. Maksudnya nak terangkan macam itu. Yang bantu pekerjaan keluarga, tapi pasal mereka dah besar, mereka buat yang tu, mereka buat yang ni, yang 2 orang ni kecil lagi ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada ayat ini satu yang boleh kita ambil pengajarannya tadi yang saya sebutkan ialah mak dan ayah ni, untuk kita semua, kita kena ambil berat juga tentang apa persepsi mereka terhadap tindak tanduk kita. Pandangan anak dengan pandangan mak dan ayah ni biasa berselisih. Bukan makna dia tak puas hati kat mak dan ayah tu dia betul. Dan bukanlah sebagai mak dan ayah, apa yang kita buat tu
boleh difahami oleh anak, maka ketika itu dia kena ada tempoh ataupun kena ada satu usaha untuk kita merasionalkan dia. Allah Ta'ala tunjukkan cerita ni kepada kita, bukanlah nak menyalahkan Nabi Yaqub gagal sebagai ayah, tidak. Pasal Allah mengaturkan cerita ni pasal dia ada kesinambungan sampai ujung nanti ni. Tetapi ibrah, pengajaran untuk kita di sebalik daripada cerita ini ialah bila anak yang ramai-ramai tu dia akan ada macam-macam kepala, dan bila macam-macam kepala tu dia akan mula lihat ada perbandingan itu dan ini. Kalau kita tidak merasionalkan tindakan kita melebihkan yang ini daripada yang itu, barangkali dia akan menimbulkan dendam. Dan kita memang barangkali tuan-tuan pun bukan nak kata setengah-setengah orang zaman dia kecil dulu dia bandingkan, bukan kata bandingkan sama anak, layanan ayah dan mak terhadap diri dia, dia bandingkan. Kadang-kadang sama-sama adik-beradik dia tanya, hang ayah meninggal mak meninggal, hang rasa yang mana hang lebih terasa? Ayah. Siapa? Ayah jaga kita, kita study, ayah tunggu tepi meja ajak kita. Mak pergi mengajar balik tidur lagu tu ya. Semua kerja pengasuh buat. Itu barangkali perasaan 30 tahun dulu, 40 tahun dulu sampailah lekat. Jaga tuan-tuan. Kadang-kadang mati dah dua tu, tapi perbandingan itu masih dilakukan. Kalau ni yang ni biasa kita katakan, mak meninggal, ayah meninggal, mana yang lebih rasa? Mak ah. Pasal apa? Pasal dia banyak bergantung dengan mak, apa pun sikit-sikit mak, hak ni pun mak, yang ni pun mak. Nak markah ni lulus tak lulus pun mak juga bagi lulus. Mak cantik lah mak. Kan? Yang tu biasa, tapi kadang-kadang dia berlaku ada yang berat ayah. Pasal mak tak hirau. Semua urusan pergi sekolah ayah hantar, ambil sekolah pun balik sekolah pada ayah ambil. Sakit demam ayah pergi tunggu. Kalau demam pun ayah bagi makan ubat. Itu semua tindak tanduk keluarga yang begitu tu akan dirakam dalam pemikiran. Itu kalau kita tindak tanduk mak dan ayah. Kalaulah ada anak yang dilebihkan pula, tang buat kerja bagi kat kawan tu, tang dapat hadiah bagi kat kawan ni, tang kena puji pasal mentang-mentang dia lawa sikit, comel sikit daripada hak lain, hak ni mungkin pandai sikit, habuan nak bagi apa nama bangga depan kawan-kawan apa semua, hak ni bagi lebih, hak lain tu nampak macam tertinggal sikit. Dia akan ada sikit titik tanda dendam itu. Kalaupun tidak diluahkan, barangkali kerana pendidikan, kerana iman, tetapi benda tu tetap akan tinggal bekas berasa. Itu ialah kita tak mampu nak kawal ke semua kehidupan kita, tapi sekurang-kurangnya ada benda yang kita buat anak-anak memang tak faham, dan ada ketikanya yang banyak yang kita perlu fahamkan dia, kenapa kita buat begitu, pasal apa tak bagi dia begini, kenapa kita rasa dia begitu. Mak dan ayah kadang-kadang dia tahu potensi anak dia rasa macam lain, tapi dia nak lorongkan anak dia ke lain. Salah pandangan, sudut pandang mak dan ayah ini adalah benda yang sangat natural, benda yang sangat banyak berlaku. Tapi bagaimana kita nak mendekatkan jurang itu supaya tidak menimbulkan bibit-bibit dendam. Akhir sekali, anak-anak ni bila dia tak puas hati mak dan ayah pasal ada adik-beradik dia, mak ayah tu mungkin tak nak jadi mangsa. Hak kau ni nak kena jadi mangsa ni. Jadi dalam kes ini Yusuf duduk dalam bahaya pasal dia menjadi subjek yang dibicarakan, dan dia pun nak ambil macam mana nak selesai masalah tu. Yang berikutnya daripada ayat ini, perkataannya inna abana lafi dhalalim mubin. Allah Ta'ala gambarkan perkataan abang-abang Yusuf yang menyatakan sesungguhnya bapa kita ni lafi, inna tu taukid, lafaz penegasan. Lepas inna abana ada lafi, lam tu juga satu lagi penegasan. Sungguh-sungguh depa ni rasa apa dia? Pak kita ni berada dalam kekeliruan yang nyata. Perkataan dalal tu sini terjemah jadi kekeliruan. Dalal juga digunakan untuk kesesatan. Maknanya tidak duduk di atas jalan yang betul. Jadi pada sudut pandang abang-abang Yusuf dan Bunyamin ini, bapa mereka ni tidak berada pada
kedudukan yang betul, tidak berada di atas jalan yang benar di dalam melayan dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Itu dia kata sesat. Dan kita akan jumpa nanti perkataan yang sama ada dalam ayat yang kemudian nanti ini. Kasih sayang itu akan menyesatkan, kasih sayang itu akan mengelirukan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengajaran yang perlu kita ambil daripada perkataan itu, dan kita tengok apa solution yang cuba depa bagi. Apa penyelesaian yang abang-abang ni cuba buat untuk mengembalikan kewarasan ayah depa. Depa kata gitu. Pasal dah celaru dah ni, mengarut ni, bak kita ni lebih. Nak kembalikan dia kepada kewarasan, duduk di atas landasan sebagai bapa yang adil kepada semua anaknya. Apa punca masalah? Punca masalahnya Yusuf. Jadi nak bagi dia duduk balik di tempat yang betul, kita kena buang punca masalah. Nak buang hak yang nu kecil lagi, hak besar sikit. Tengok ayat yang ke-9. Uqtulu Yusufa aw yatrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Itu perkataannya. Uqtulu, bunuhlah Yusuf, atau awitrahuhu, buanglah dia, ardan, ke suatu daerah yang tidak dikenal, yakhlu lakum wajhu abikum, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepada kamu sahaja, wa takunu min ba'dihi, dan sesudah itu qauman salihin, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Maksudnya hendaklah kamu bertaubat lepas tu. Jadi ini solution dia. Dia akan, manusia ni bila dia berfikir ada masalah, nak selesaikan masalah tu, dia kena buang punca masalah. Cara tu kenalah. Cara fikir tu betul, cuma benda yang dia fikir tu salah. Kita pun kalau kita ada masalah, kita kena cari di mana punca masalah tu. Selesaikan punca, mudah-mudahan lain tu selesai. Tak jadi kalau kita punca masalah tu kita tak settlekan, kita duduk main kat atas ya. Masalah mungkin tidak akan selesai dalam bentuk yang sebenar. Jadi cara fikir abang-abang Yusuf ni betul dah. Kena dah. Cari punca masalah, dan punca masalahnya ialah Yusuf. Maka cara dia, hilangkan, alihkan perhatian Yakub bapa depa ni daripada Yusuf. Biar alih perhatian, jangan bagi dia ada. Kalau lagi dia ada lagi, itulah ayah dia akan pulun tengok dia, akan tatang dia bagaikan minyak yang penuh, akan sayang dia lebih daripada yang lain. Jadi untuk elakkan masalah yang tu, hak ni kawan ni kena jangan bagi ada depan muka ayah. Hilangkan dia daripada pandangan mata si ayah tadi. Bila jadi lagu tu, barulah nanti yang ayahnya kepada ada anak-anak dia yang lain. Pasal seorang ni tak ada dah. Tu cara dia nak selesaikan masalah. Jadi untuk menghilangkan benda tu, apa dia buat? Timbul cadangan, uqtulu Yusuf. Cadangan pertama, kita bunuh Yusuf. Bunuh, dan tu bila mati tak ada dah lah, tak nampak dah depan mata. Maka bolehlah ayah tu tadi, Nabi Yakub nanti ni akan mengalihkan perhatian dan kasih sayangnya kepada hak yang lain-lain tu. Ada lagi 9, 10 lah kan, termasuk hak kecil tu. Itu pilihan pertama. Ataupun kalau tak mau yang tu, itrahuhu ardan, buang dia jauh-jauh, jangan bagi ada. Itu pilihan dia. Jadi ayat ini tuan-tuan, satu kita nak beritahu ialah cara berfikir yang betul, iaitu untuk selesaikan masalah. Tapi cuma dalam cerita ni, benda yang dia fikir tu salah kan. Fikirnya ialah nak bunuh adik sendiri, nak hilangkan adik kandung adik sendiri. Jadi itu pengajaran pertama nak boleh ambil. Yang keduanya, daripada situlah
mereka mula merencana macam mana nak selesaikan misi ini. Macam mana kita nak selesai, nak dapat target ni untuk hilangkan Yusuf daripada pandangan mata Yaqub. Dan sebahagian ulama tafsir memukilkan riwayat dalam masa mereka cerita tu, bincang tu, ada satu watak muncul di situ. Iblis laknatullahi alaih. Dia yang pi cadang. Apa bunuh dia, ataupun apa buang dia. Lepas tu hampa jadi orang baik lah, hampa bertaubat lah. Cadangan daripada iblis. Mula-mula buat jahat dulu, tak apa, buat jahat. Lepas selesai buat jahat tu, jangan terus jadi jahat, patah balik, buat jadilah orang beriman, bertaubatlah. Tu yang dia katakan, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Lepas daripada hampa dah bunuh Yusuf tu nanti, bertaubatlah, apa jadilah orang yang baik. Nampak tuan-tuan? Inilah yang dipanggil makar, tipu daya, helah daripada syaitan, daripada iblis yang akan menggoda manusia. Ini bukan sekadar nak goda abang-abang Yusuf, tetapi dialog yang sama di-repeat, akan diulang lagi oleh iblis dan syaitan kepada setiap anak Adam ni nanti. Dan kita pun mungkin pernah melaluinya atau sedang melaluinya dan akan melaluinya, iaitu tak apa, buat jahat sekali tak apa, lepas tu kita bertaubatlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ni kita kena sedar diri kita dan siapa saja namanya manusia, kita ada pasang surut kekuatan iman kita. Ada hari kita kuat, kita akan bertenaga, kita akan semangat nak beribadat, kita akan beria. Ada harinya kita akan jadi slow, lemah, perlahan, sampai tahap mandom, sampai ke tahap rasa keluh kesah pasal apa nak kena buat ibadat. Itu memang graf iman manusia, memang begitu. Dan kalau pada hari yang kita ini lemah iman, ataupun kalau bukan kita pun mungkin kawan kita orang lain yang lemah iman, tiba-tiba melakukan kejahatan, senantiasa kita nak kena ingat pintu taubat Allah Ta'ala itu sangat luas. Senantiasa kita nak kena ingat bahawasanya Allah Ta'ala berikan kita jalan untuk kembali ke pangkalnya. Bila kita dah buat salah, bila kita dah terjebak dalam maksiat dan sebagainya, segera ingat, segera bertaubat, istighfar kepada Allah Ta'ala, taubat, jadi orang baik. Itu yang kita nak kena sedang. Dan kalau ada orang lain yang memang kaki maksiat, kaki kelabing, kemudian kaki betina, apa lagi nak sebut, semua sekali ada kat dia, tiba-tiba dia nak patah balik jadi orang baik, kita tidak ada satu hak untuk judge dia. Hang punya teruk hari tu tiba-tiba nak main masjid, ada nak boleh ke? Tak boleh. Biar dia datang, biar dia kembali. Betapa Allah Ta'ala boleh menukar. Betapa Allah Ta'ala pertama kali pesankan kita jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala, bila pun kena balik. Yang berikutnya, Allah Ta'ala boleh menukarkan wa yubaddilu sayyiatihim hasanat. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menukar kejahatan-kejahatan orang-orang ini, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka. Allah Ta'ala sebut wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Ta'ala boleh tukar kejahatan-kejahatan tu tadi jadi kebaikan-kebaikan. Itu satu hakikat. Jelas nah? Tapi untuk cerita yang ni ialah dalam kita duduk diam, kita tengah duduk buat baik, tiba-tiba terlintas untuk buat jahat. Masa tu iblis akan main kata, tak apa, buat pilah. Hang buat yang ni, betul hang taubat lah. Ada cerita Israiliyat tentang barangkali sebahagian tu tahu cerita lah kan, cerita zaman dahulu Israiliyat, wallahu taala alam. Syekh nama dia Barsisa, dalam kitab-kitab tafsir cerita Israiliyat ni ada.
yang konon ceritanya dia ni ahli ibadah yang sangat kuat. Lepas tu bagaimana nak goda dia ni bagi hanyut daripada landasan tu, iblis berupa bagaikan seorang lelaki muda duk ibadat sekali dengan kawan ni. Yang dia ni ada ketika dia berhenti, dia pergi berehat, dia pergi makan, minum dan sebagainya. Hak kawan dia tak berhenti-berhenti. Hari demi hari timbul keinginan nak bertanya, pasal apa dia ni hebat lagi daripada aku ibadat ni. Padahal kawan ni kira dah champion dah ni. Tanya pasal apa, macam mana, apa yang menyebabkan kamu ini jadi lebih kuat untuk ibadat, aku pun tak pergi macam kamu ni. Dia pun cerita, dulu aku pernah buat maksiat sekian. Jadi setiap kali aku mengenangkan maksiat itu, maka aku akan menyesal dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang jadi sungguh-sungguh ni. Jadi dia bagi petua pula pada bersisa ini, cara dia kena buat maksiat satu. Bila kita tadah tangan tu, kita kenang hak dosa kita buat, masa tu dia main syok. Masa tu kita akan tak mau buat dah, kita akan bertaubat sungguh-sungguh. Tapi kalau tak buat apa, tak rasa lah benda tu. Nampak? Itu trik dia. Buat dulu satu, lepas tu lagi taubat lah. Ni cerita Israeliat, kita nak kaitkan dengan dialog dalam ni. Cerita tu betul tak betul, wallahu alam, sekadar nak cerita je, ambil pengajaran. Kononnya dia katakan dia berikan pilihan bunuh orang. Bunuh tak boleh, itu hak orang. Apa lagi? Berzina. Berzina pun tak boleh, itu babitkan orang juga. Yang ketiga, minum arak. Minum arak tak apa, pasal itu diri sendiri. Minum, mabuk seorang-seorang diri habis. Jadi daripada tiga ni tadi, kawan ni pilih minum arak dengan hasrat. Minum arak ni berdosa, lepas tu dia akan menyesal dan dia akan bertaubat. Dalam cerita tersebut, ni cerita tu ni cerita lah. Dalam cerita tersebut, dia minum arak, lepas dia mabuk, nampak perempuan cantik tempat tu, dia pergi berzina dengan perempuan tu. Bila dia berzina dengan perempuan tu, dia rasa macam takut dan malu, dia pergi bunuh pula perempuan tu. Pendekkan cerita, akhir sekali dia dapat ditangkap. Dia dapat ditangkap, maka dia dihukum. Konon ceritanya masa dia disalib itu, dia telah didatangi sekali lagi oleh iblis tu. Iblis tu kata, kalau nak lepaskan diri, mengaku aku sebagai Tuhan kamu, dengan mata pejam tu aku akan bebaskan kamu. Itu cerita dia, wallahu ta'ala a'lam. Tapi nak begitu dialog ni tadi ni, ceritanya ialah iblis memang akan sentiasa bagi ruang kat kita, tak apa, buat satu yang ni, nanti kita jadi orang yang baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua keadaan. Tadi satu, kita sedar kita yang insan yang lemah, bila kita terjebak, kita sentiasa ada jalan pulang, itu yang disediakan untuk kita. Tapi dalam masa yang sama, itu laluan yang sama tu juga digunakan oleh iblis. Daripada kita duduk saja-saja, tak buat maksiat, tak buat apa, kita akan digesa, kita akan dibisikkan, tak apa, buat satu yang ni, lepas tu kita pakat bertobat. Barangkali yang dibisikkan kepada kita tu bukan benda besar, benda yang sikit-sikit, Allah sikit je pun tak apa, kita kau ambil, kita tetap juga sama. Jadi kalau kita nak tengok antara bentuk talbis iblis, belitan iblis, ialah apa yang ditunjukkan di dalam dialog ini. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis yang tu, kita ambil sikit ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Kita baca perkara-perkara tuan, ayat di 111. Sekejap lagi tak, dan tuan-tuan habis, saya habis dulu. Ayat surah tak habis lagi. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Berkata salah seorang di antara mereka, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar telaga supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat. Maknanya dalam beramai-ramai itu, bila ada keluar cadangan itu tadi, ada salah seorang daripada abang dia kata, jangan bunuh dia. Maknanya masih ada iman. Iman tu ada. Kalau bunuh dah tahu dah memang berdosa, dosa besar. Tapi dalam masa yang sama, kita nak kena selesaikan hak ayah kita yang
tak balance kasih sayang tadi ni. Jadi dia kata jangan bunuh Yusuf, tapi alquhu fi ghayabatil jub, kita lempak dia duduk dalam telaga tu. Bukan lempak masuk telaga bagi dia mati, tak, lempak dalam telaga. Dalam ayat ini cadangan itu terus bagi tahu tujuan lempak dalam telaga tadi apa? Yaltaqithu ba'du sayyarah. Jadi padang pasir tu ada laluan musafir, laluan kafilah perdagangan, ada dia buat telaga untuk abang orang berhenti ambil ayak dan sebagainya. Jadi telaga yang macam itu yang dimaksudkan tadi. Ambil dia ni, bubuh dalam baldi tu. Kalau lempak terus masuk dalam, tenggelam dan tu matilah. Pasal tu nanti kita akan jumpa bila tarik angkat baldi pi cedok ayak tu, keluar dengan Yusuf sekali. Cadangan ni tadi ialah masukkan dalam dasar, masukkan dalam perut telaga. Tujuannya nanti kalau ada kafilah perdagangan yang lalu di situ, depa memang berhenti, depa memang nak minum ayak punya. Masa tu depa tarik, depa jumpa dah. Depa akan pungut dan kutip dia. Nampak tak? Hak kawan yang cadang ni, satu dia tak gamak nak bagi mati adik dia. Yang keduanya memang bukan nak bagi penayar kawan tu, dia cuma nak selesaikan masalah adik-beradik dia ni, dan dia nak supaya kawan ni ada kehidupan yang lain. Dia mau adik dia ni nanti, Yusuf ni nanti, orang pergi kutip, adalah kehidupan dia. Yang tu tawakal lah. Tapi bukan nak bagi mati. Jadi kerana itu tuan-tuan, anak-anak Nabi Yaqub ini, walaupun dia perbuat darjah adik dia, tapi di suatu sudut tu masih ada iman. Jahat-jahat lah kan dalam cerita ni, tapi bukanlah sampai tak ada hati perut nak kena bunuh adik sendiri dan sebagainya, tak. Cadangan itu ialah untuk kemudiannya Yusuf ini nanti akan ada kehidupan yang lain. Tu dia kata in kuntum fa'ilin. Kalau betul nak buat, hak ni yang kita buat. Kalau apa nak buat, apa buat yang ni. Kalau tak mau buat yang ni, kita tak payah buat apa. Seakan-akannya begitu. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kita baca babak pertama daripada cerita ni tentang mesyuarat abang-abang Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudiannya tentang apa masalah yang dibincangkan, dan yang ketiganya ialah tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Yang keempat, bagaimana manusia yang tidak puas hati itu dibuka, dicadangkan oleh iblis untuk melakukan kejahatan, tetapi sedikit iman itu menarik mereka daripada terjebak dengan hasutan iblis tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kita takat tu dulu. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa tuan-tuan nak kongsi, nak boleh bincang, tanya, silakan. Wallahu a'lam. Ada apa-apa? Tak ada apa dah? Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman di atas apa yang kita bacakan. Cerita Nabi Yusuf ni memang sangat menarik untuk dibaca, untuk dihayati, dan Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita. Wallahu Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.